Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya semua yang di rumah, baik dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sungguh mengucap syukur kembali diberi kesempatan. Pada hari ini, hari Minggu, kita boleh beribadah bersama-sama untuk berbakti, untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Dan hari ini adalah hari yang cukup spesial bagi gereja kita, di mana gereja kita berulang tahun yang ke-40. Sungguh sebuah perjalanan yang cukup panjang dan sampai kepada 40 tahun ini saya mewakili kemajelisan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan baik dana, doa dan segalanya pelayanan untuk gereja ini. Biarlah di kemudian hari gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat di lingkungan dan menjadi berkat bagi negara dan bangsa ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam ibadah HUT kita yang akan kita rayakan pada hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Tuhan yang begitu baik kepada kami. 40 tahun Tuhan sudah pimpin gereja kami. Bukan waktu yang singkat. Tapi kami tahu juga bukan waktu yang terlalu panjang. Karena kami selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Gereja kami boleh terus berjalan. Dan gereja ini biarlah terus juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas perjalanan gereja ini yang Tuhan terus pimpin dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah kami ingin datang. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin berbakti kepadamu. Kami ingin memuji Tuhan. Dan biarlah saat ini juga hati kami, pikiran kami, jiwa raga kami sembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Pakailah kami boleh menjadi pendengar-pendengar firman. Dan pakailah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih dimanapun kami berada. Kami yakin Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami yakin hadirat-Mu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Saat ini merupakan saat yang begitu indah, di mana kita boleh diberi kesempatan, boleh memuji dan menyembah Dia. Biarlah kita boleh memanfaatkan sungguh-sungguh waktu ini untuk terus menyenangkan hatinya. Kita rasakan hadirat Tuhan melalui pujian ini. Saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan.
memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan di tempat kita berada. Kita rasakan urapan-Nya dengan penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah untuk semuanya itu. Mengucap syukurlah untuk semua kebaikan-Nya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu dan urapan-Mu di dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, karena Engkaulah Yesus, sahabat kami. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku,
selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih, amin, membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Karena kehebatanmu. karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesuslah sumber kehidupan kita. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Hanya Yesuslah satu-satunya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidup kita tidak akan sama karena kita punya Yesus yang ada di kehidupan kita. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan persembahan pujian dari orang-orang tua kita, dari para senior kita.
dari paduan suara anugerah. Dan setelah itu akan disambung oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Rusti Japri. Waktu dan tempat saya persilakan.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. 主内亲爱弟兄姐妹们，大家早安。 Hari ini kita bersyukur karena hari ini adalah ulang tahun kita semua. 今天我们要感恩，因为今天是我们大家的堂庆。 Karena hari ini adalah hari gereja kita yang ke-40 tahun. 因为今天是我们真嘉陵卫道堂40周年的堂庆。 Besar anugerah Tuhan yang sudah memimpin gereja kita sampai saat ini. 上帝的恩典非常的浩大，带领我们走到今天。 Mari kita meresponi anugerah Tuhan. 让我们一起来回应上帝 Supaya 的， kita boleh mengerjakan tugas pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. 使到我们能够很忠心的来做上帝要我们做的工。 Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu bersatu dalam melayani. 今天我们要讲到的题目是我们合一来是服侍。 Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-12 dalam bahasa Indonesia saja. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. 让我们一起进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， hari ini kami bersyukur Engkau sudah menyertai gereja-Mu yang memasuki usia yang ke-40 tahun. 我们现在要向你献上感恩，因为你的恩典带领我们走到这个44年的周年纪念。 Kiranya kami boleh diingatkan peran serta kami bagaimana mengembangkan pekerjaan pelayanan yang Engkau percayakan bagi gereja kami. 但愿上帝你提醒我们，让我们每个人负起我们的责任，在上帝的国度里，我们有份参与事工。 Pakailah kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan dan menerjemahkan, 求你使用你两位仆人，无论是讲的或者翻 sehingga 的， kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan kepada setiap 一 kami. 切因此上帝的真理能够透过你两位仆人传讲出来。 Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. 我们预备好我们的心来听您的话语，请你对我们每一个人说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 我们这样祷告是奉靠主耶稣基督生命求的， Amin. 阿门。 Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， pertumbuhan gereja itu sangat tergantung bagaimana kerjasama antara pemimpin gereja dan jemaat. 一个教会的成长很在乎教会的领袖和教友们的合作。 Sekalian ada yang menggambarkan hubungan antara pemimpin gereja dan jemaat seperti hubungan antara pemain sepak bola dan penonton sepak bola. 有很多人这样描写，这样描述教会的领袖跟教会的会友，就好像在打足球和观看足球的观众。 Para pemainnya adalah pemimpin-pemimpin gereja. 这些打足球的人、踢足球的人，就是教会的领袖。 Dan penontonnya adalah jemaat gereja. 而这些观众呢，就是会友 Kalau 们 di。sebuah pertandingan di pertandingan sepak bola, 如果是在一个足球比赛里， kalau para pemainnya bermain baik, 如果这些踢足球的人踢得好， berhasil mendapatkan gelar juara, 他们能够得到冠军， sekali mereka dipuji. 然后他们就得到 Mereka 观众的称 mendapatkan 赞， tepuk tangan. 他们也得到观众的掌声。 Tetapi kalau para pemainnya bermain buruk, 但是如果这些球员玩的而且表现的不好， gagal mencapai juara, 他们不能够顺利的达到冠军。 biasanya para penonton kesal dan memaki dan menghujat para pemain. 通常这些观众就很生气，甚至咒骂这些球员。 Sekalian banyak jemaat yang bersikap demikian. 弟兄姐妹，有很多会有他们的态度就是这样子， Yang melihat bahwa tugas-tugas pelayanan itu adalah tugas para pemimpin-pemimpin gereja. 他们认为这些服侍的工作就是教会的领袖们的份， Itu tugas gembala sidang. 这也是这个主任牧师的责任， Itu tugas hamba Tuhan. 这是传道人牧师的责任，这是执事的责 Itu 任， tugas pengurus. 这些执委的责任， Bukan tugas saya. 不是我的责任。
Sehingga saudara sekalian kalau merasa kurang diperhatikan, 因此，弟兄姐妹，如果有会友他感觉到他不被关注的时候，或者不被这个注意的时候， banyak jemaat yang protes. 不被关心的时候，他们就抗议。 Kalau datang ke gereja penyambutannya kayaknya kurang ramah. 如果来到教会招待人没有很好的招待他，不够友善， Jemaat marah. 他就生气。 Melihat pemimpin liturgis kurang bisa mengangkat ibadah. 他如果看到这个带领崇拜的这个主领 Mereka 不能够很好的把这个崇拜带领的好的时候，他就生气， mereka memberikan kritik. 然后他们就开始 Wah, khotbahnya bikin ngantuk. 他就开始论断，就开始指责这个道讲的不好， Mereka tidur tanda protes. 然后他们就睡觉，这个就是表示他们抗议。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， kebanyakan para jemaat itu seperti penonton yang menyaksikan para pemain-pemain bermain sepak bola. 大多数的会友们，他们的态度就好像观众，他们正在观看这些领袖、这些球员正在玩他们的游戏。 Mereka mengharapkan klubnya itu maju, 他们希望他们的球队能够得胜， tetapi mereka hanya menjadi penonton. 但是他们的态度就是成为观众而已。 Banyak juga jemaat mungkin mengharapkan gereja kita harus maju, 有很多会友，他们也很希望我们的教会要成长， tetapi juga hanya sebagai penonton saja. 但是他的态度仍然是一个观众的态度。 Seorang pelatih American football yang bernama Bud Wilkinson, 有一位这个足球的教练名叫 Bud Wilkinson， itu ketika ditanya oleh seorang reporter muda, 当有一位记者反问他的时候， pelatih, bagaimana menurut pelatih peranan football berkontribusi bagi kesehatan dan juga bagi kebugaran orang-orang Amerika? 这个记者问他教练，这个足球对美国人的健康影响有多大？ Wilkinson menjawab, 这个威克森这样回答： tidak sama sekali. 一点都没有影响。 Jawaban ini membuat shock reporter muda ini. 这个回答使到这个年轻的记者 Apa 很吃 maksudmu? 惊。你的意思是什么？ Kata reporter itu kepada Wilkinson. 这个记者就问：你是什么意思？ Maka Wilkinson memberikan jawaban. 然后威克森这样回答： Saya mendefinisikan football itu seperti 22 orang pemain di lapangan yang berusaha mati-matian untuk istirahat. 我是这样描述，这个22个人在打足球的时候，他们是正在奋斗，打了以后就可以停下来休息。 Dan 22.000 fans di stadion yang berusaha mati-matian untuk olahraga. 而222000个观众正在观看的足球的时候，他们正在设法能够有机会运动。 Sekali ini adalah gambaran 弟兄姐妹，这是一个写照， di mana para penonton hanya menyaksikan saja, tetapi dia mencintai sepak bola, dia menggemari sepak bola, dia menonton sepak bola, tetapi dia sendiri tidak bermain sepak bola atau berolahraga. 就是这样说。这些观众他们喜欢足球，他们爱看足球比赛，但是他们本身都没有运动或者足球的运动。 Jadi penggemar sepak bola kebanyakan hanya jadi penonton saja. 因此，很多足球的爱好者，他们顶多是成为观众而已。 So sekalian begitu juga, so sekalian di gereja. 弟兄姐妹，在教会里通常也是这样， Banyak jemaat hanya menjadi penonton 很 saja. 多会有他们的态度就好像观众一样。 So sekalian jangan-jangan berkembang kemudian seperti pertandingan sepak bola itu ada namanya bursa transfer.
弟兄姐妹，说不定我们就会好像在足球里边的一种说法，就是一个球员可以调到另外一个球队，而且付了很高的代价。 Jadi klub kalau tidak lagi memerlukan pemainnya, 如果一个球队他不再需要这位球员的话， dia bisa menjualnya. 他可以把这个球员卖到别的球队。 Kalau klub perlu pemain sepak bola yang kira-kira sesuai dengan apa yang diharapkannya, 如果这个球队他很需要另外一个球员是在其他的球队里的话， dia bisa membelinya. 他也可以把那位球员买过来。 So sekarang kalau klub memerlukan seorang pemain yang sangat bagus, 如果一个球队他很需要一个非常很有恩赐的一个球员的话， dia bisa membelinya dengan menjual pemain-pemain yang lainnya. 他可以买很以高价的价钱买这位球员，然后卖掉其他的几个球员。 Yang kedua, Susan, ada yang menggambarkan hubungan antara pemimpin gereja dengan jemaat itu seperti pelatih dan pemain sepak bola. 有人这样描写教会的领袖跟教会的会友的关系，就好像教练跟球员的关系。 So sekarang pelatih sepak bola tidak ikut bermain sepak bola. 弟兄姐妹，那个教练他没有好像球员到球场去打球， Dia hanya melatih para pemain. 他只不过是在后面教练这些球员。 Kalau ada pertandingan dia mengatur strategi, 如果有比赛的时候，他在旁边替他们策划， menempatkan para pemain-pemain di dalam posisi yang tepat. 他要把这些球员安置在适合的地方。 Setelah itu memberikan dorongan, memberikan semangat ketika 后 berada 来 di 就在 lapangan. 旁边为他们打气，鼓励他们。 Setelah selesai pemain dievaluasi bagaimana cara mainnya. 然后完了以后，比赛了以后，他就开始观察他们的强点弱点。 Jadi itu peran dari pelatih. 这就是教练的本分。 Jadi saudara sekalian, ada yang menganggap bahwa pemimpin gereja itu kayak pelatih. 所以有一些人这样描写，教会的领袖们就好像是教练， Hanya mengatur strategi perkembangan 只 gereja, 不过是安排教会的策划， melatih orang untuk melayani, 训练一些会友来服侍， menempatkan orang dalam posisi-posisi yang tepat dalam 就 pelayanan, 把这些人安置在一些适合的岗位上， memberikan instruksi-instruksi bagaimana melayani, 就给他们一些指挥指导怎么服侍。 mengevaluasi pelayanan para pelayan, 以后就开始检讨他们服侍的效果， tetapi tidak terlibat sama sekali di dalam kegiatan 但 tersebut. 是他们本身没有投入服侍的事工上。 Membuat strategi penginjilan, melatih orang menginjili, 他只不过是策划如何传福音，如何把福音传到， tetapi tidak terlibat di dalam penginjilan. 但是他自己没有传福音。 Membuat strategi komsel, melatih orang menjadi PKS, pemimpin komsel, tetapi tidak ikut dalam komsel. 他策划小组如何训练人成为小组的组长，但是他自己没有参加小组。 So sekarang saya pernah ikut sebuah persekutuan doa untuk khusus hamba-hamba Tuhan. 弟兄姐妹，我曾经参加过一个特别为传道人施备的那个聚会， Dimotori oleh seorang pemimpin satu gereja. 就是一位教会的领袖所领导的。 Waktu pertama kali dimulai, sekali 当这个聚会刚开始的时候， pemimpin itu menjelaskan visi misinya. 这位领袖就开始讲说他们的意向等等。 Kenapa pentingnya berdoa bagi kota di mana kita tinggal? 我们如何为我们所居住的这个市区祷告？这个祷告是如何的重要？ Dan dia menggerakkan supaya hamba-hamba Tuhan itu untuk berdoa. 他就推动这些传道牧师，我们要一起合一来祷告。 So sekalian kadang-kadang saya ikut, kalau ada waktu saya ikut persekutuan doa ini. 有时候我就偶尔参加这个传道人的聚会， Terus saya lihat, mana tuh para pemimpin yang punya visi itu? 然后我就看那位创办这个聚会的
领袖在 Ternyata 哪里？ hanya hadir beberapa kali, setelah itu diberikan tugas kepada anak buahnya untuk mengerjakan. 原来这位领袖他只参加过好几次，以后他就把这个任务交给他一个属下。 Dia punya visi, 他有那个意向， dia punya strategi, 他有那个策划， tetapi suruh orang untuk melakukannya. 但是他就交给别人去实行。 Sekalian, apakah hubungan gereja, hubungan antara pemimpin gereja dan jemaat adalah seperti itu? 那弟兄姐妹，是不是教会的领袖跟教会的会友的关系是这样呢？ Pemimpin harus hanya mengaturkan strategi, membuat perencanaan, mendorong untuk orang melakukannya, tetapi dia sendiri tidak 教会 melakukannya. 的领袖只不过是策划，只不过是有意向就推动人家去实行，但是他自己没有参加。 So sekalian, jawabnya seharusnya hubungan antara pemimpin gereja dan jemaat tidak seperti itu. 答案是，教会的领袖跟教会的会友的关系肯定不应该是这样。 Saya coba menyimpulkan hubungan antara pemimpin gereja dan jemaat. 我要设法把教会的领袖和教会的会友的关系这样的描写， Seperti pelatih yang merangkap kapten, 就好像是一位教练，他也同时当 dan para 这个 pemainnya. 这个球员的队长。 So, sekalian mungkin tahun 1990-an saudara tahu seorang pemain sepak bola yang bernama Ruud Gullit dari Belanda. 弟兄姐妹，你们可能还记得，在1990年代的时候，从荷兰有一位球员名叫 Ruud Gullit。 Ketika dia bergabung di klub Chelsea, 当他参与 Chelsea 球队的时候， waktu itu pelatihnya Glenn Hoddle itu mengundurkan diri dan akhirnya Ruud Gullit itu ditunjuk menjadi pelatih sekaligus menjadi kapten tim. 那当时他的教练因为辞职，所以这个 Ruud Gullit 就被立为教练，同时也成为球员。 Jadi sekalian, dia bukan hanya mengatur strategi, 所以弟兄姐妹，这位 Ruud Gullit 教练他不是单单策划， memberikan instruksi bagaimana cara bermain sesuai dengan strateginya. 他就指挥他们照着他的策划怎么的踢，怎么的玩。 Mendorong para pemain-pemain yang di bawah asuhannya. 他推动这些球员，在他手下的球员 Tetapi 要这样 dia 的， juga terlibat bermain di 但 dalamnya. 是他本身也在球队里也参加，球员一起。 Apakah seperti inilah seharusnya hubungan antara pemimpin gereja dan jemaat di dalam sebuah gereja? 是不是教会的领袖跟教会的会友在一个教会里的关系就应该是这样呢？ Bagi saya jawabnya seharusnya demikian. 对我来说，答案是应该是这样。 So sekarang kalau kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai 12. 弟兄，如果我们读到刚才以弗所书第4章第11节、第12节的时候， Allah memakai cara di mana bagaimana membangun tubuh Kristus. 上帝用上帝自己的方法来建造基督的身体。 Dikatakan ada rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar. 这里他说，他赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师、有教师， Mereka dipilih oleh Allah. 这些人都是上帝所拣选的。 Untuk apa saudara sekalian? 为了什么呢？ Dikatakan untuk memperlengkapi jemaat. 这里说是为了建立基督的身体，就是会友。 Nah, saudara sekalian, bagaimana caranya pemimpin-pemimpin gereja itu memperlengkapi jemaat? 那弟兄姐妹，教会的领袖们如何能够装备教会的会友们呢？ Maka jawabannya saudara sekalian, pemimpin-pemimpin gereja bukan hanya merencanakan, mengajarkan, melatih, tetapi juga terlibat di dalam 那答案就 melakukannya. 是，教会的领袖不是单单有意向，不是单单有策划，但是他们也要参与在圣工上。 So sekarang kepemimpinan seperti ini adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh Yesus. 弟兄姐妹，这样的领导方式就好像耶稣本身给我们的榜样。 Jadi pemimpin yang memperlengkapi
jemaat dan melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan. 就是一位装备信徒的领袖，而他本身也参与服侍的一位领袖。 Susan sebagai guru, Yesus mengajarkan murid-muridnya. 弟兄姐妹，耶稣成为老师，他教导他的门徒， Melatih murid-muridnya 他装备他的门徒， untuk mengabarkan kerajaan Allah. 让这些门徒能够把神的国传开， Memberikan kuasa mereka untuk melakukan mujizat-mujizat. 赐给他们能力，让他们能够行神迹， Didorong untuk melakukan tindakan-tindakan menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan. 鼓励他们在困难中的人去帮助他们。 Tetapi saudara sekalian, itu pun juga dilakukan oleh Yesus. 但同时，这样的服侍，耶稣本身也去做。 Yesus memberitakan kerajaan Allah. 耶稣他本身，他把神的国度传开， Yesus peduli kepada orang yang mengalami kesulitan. 他对一些在穷困的人的情况，他也去帮助他们。 Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. 耶稣也医治那些有疾病的人。 Yesus mengangkat derajat orang yang dianggap hina pada saat itu. 耶稣也把一些在社会被看为一些比较低级的人的那个身份，把他提升。 Jadi Yesus memperlengkapi. 所以耶稣装备他们， Dan dia juga menjadi teladan. 他本身也成为他们的榜样。 Sekarang kita juga tahu bagaimana Paulus dipanggil menjadi rasul. 弟兄姐妹，大家也知道保罗是如何被呼召成为使徒。 Oleh sebab itu, sekarang dia menggerakkan orang juga untuk terlibat supaya orang-orang jemaat terlibat di dalam mengabarkan 因 Injil. 此他也推动会友们要一起传福音。 Tetapi sekalian kita lihat Paulus bukan hanya mengatur rencana kota-kota yang dikunjungi untuk mengabarkan 但是 Injil. 我们可以看到保罗他不是单单只安排策略从这个城市到其他的城市去传福音而已， Dan mengutus orang untuk melakukannya. 而派人去那个地方传福音而已。 Tetapi Paulus juga melakukannya. 但是保罗本身也去到那个地方去传福音， Dia memperlengkapi 他装备信徒， dan dia juga melakukannya. 他本身也参与去服侍。 Sekarang hal ini juga yang dikatakan oleh Petrus di dalam suratnya kepada para pemimpin-pemimpin gereja. 弟兄姐妹，这也是彼得在彼得书里， Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3 dia mengatakan 在彼得前书第1章，他也这样告诉他们， supaya pemimpin-pemimpin gereja jangan melakukannya dengan terpaksa tetapi sukarela. 他说：“教会的领袖们，你们做的时候不要 Jangan mencari keuntungan diri tetapi dengan pengabdian 不 diri. 要为了你们的自己的利益，也不要寻求虚荣， Jangan seolah-olah engkau memerintah mereka. 不要仿佛你们是在 Tetapi 命令他们。 kata Paulus menjadi teladan bagi domba-domba. 但是彼得说，你要成为这些信徒、这些羊的榜样。 Bukan hanya mendorong, memerintah, mengatur rencana, tetapi juga menjadi teladan. 你不是单单策划，不是单单推动他们去做，但是你本身也要做一个榜样。 Sekarang dia memasuki usia yang ke-40 tahun. 弟兄姐妹，我们的教会进入44周年， Saya mengajak para pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini untuk mengevaluasi bagaimana kita memimpin. 我邀请在我们教会里所有的领袖们，我们要再次反省，我们在领导的时候，我们是如何的领导？ Sebagai pemimpin kita membuat program-program. 成为领袖，我们是不是正在策划一些项目？ Sebagai pemimpin kita menarik orang-orang membantu kita untuk melayani. 成为领袖，我们就赋予一些人参与服侍。 Sebagai pemimpin kita menggerakkan orang untuk melakukan apa yang kita menjadi tujuan pelayanan kita. 成为领袖，我们就推动一些人来实行我们所策划的项目。 Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita juga terlibat juga di 但 dalamnya? 是现在问题是我们本身是不是也参与我们所策划的服侍的项目里？
So sekalian gereja kita punya program untuk menggerakkan jemaat membaca Alkitab. 弟兄姐妹，在我们的教会里有一个项目，就是推动会友们读圣经。 Dan bulan ini kitab Yoel. 这个月我们是读到约珥书。 Apakah kita juga melakukannya? 那请问我们成为领袖们，我们也有没有做到？ So sekalian kita menggerakkan jemaat untuk berdoa. 弟兄姐妹，我们会推动会友们要祷告， Baik berdoa secara pribadi maupun berdoa bersama-sama di dalam kebaktian doa. 无论是个人的祷告或者团体的祷告。 Apakah kita para pemimpin-pemimpin gereja melakukannya? 那请问我们教会的领袖有没有做到？ So sekalian kita mendorong jemaat untuk beribadah dengan setia. 弟兄姐妹，我们推动会友们要很忠心的来做礼拜， Menjadi sebuah prioritas. 不要把这个崇拜作为一个优先。 Apakah kita pemimpin-pemimpin gereja juga melakukannya? 那请问我们成为教会的领袖，我们也有没有这样做到呢？ Di gereja kita juga menggerakkan jemaat untuk mengikuti kelas-kelas pembinaan. 我们在教会也推动会友们，你们要参加一些训练班。 Apakah kita juga melakukannya? 那请问我们自己有没有参加这些训练 Kita 班？ menggerakkan jemaat untuk mengikuti komsel. 我们推动会友们要参加小组。 Apakah kita pemimpin gereja terlibat di dalam? 那请问我们成为领袖，我们也有没有参加 Kita 小组？ menggerakkan jemaat untuk mengabarkan Injil dengan gerakan Andreas, gerakan Matius. 我们推动会友们要以安地列的方式、马太的方式去传福音。 Apakah kita para pemimpin-pemimpin juga melakukannya? 请问我们成为领袖，我们也有没有把 Kita menggerakkan jemaat Ziji untuk Chanyi, menggali potensi mereka, karunia mereka, dan juga melayani Tuhan. 我们只不过是在挖掘他们的潜能，来服侍上帝？ Pertanyaannya, apakah kita juga melakukan hal yang sama? 请问我们本身也有没有挖掘我们的潜能来服侍上帝呢？ Kiranya kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja, 但愿我们所有成为教会的领袖们， hamba-hamba Tuhan, 所有的传道牧师， para majelis, 所有的执事， guru-guru sekolah minggu, 所有的主日学老师，所有的组 pemimpin 长， komsel. Pertanyaannya sekalian, 一个问题： apakah kita hanya mengatur, membuat program, tetapi tidak terlibat di dalamnya? 我们只不过是在后面安排做一些项目，但是我们本身没有 Atau 参与。 kita pemimpin yang bukan hanya membuat program, mengatur strategi, tetapi kita juga menjadi contoh untuk melakukannya. 但愿我们成为领袖，我们不是单单安排项目、策划，但是我们参与自己作为榜样。 Yang kedua, saudara, bagaimana kita sebagai jemaat? 第二点，我们成为会友又怎么样呢？ Saudara, dikatakan sebagai jemaat seharusnya kita menjadi jemaat yang mau diperlengkapi dan melibatkan diri. 这里说到成为会友，我们又成为一个又被装备的会友。 Kalau kita lihat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, 如果我们再看刚才我们所念的圣经里， dikatakan para pemimpin-pemimpin gereja 这里说到这些教会的领袖， ditetapkan 上帝已经立了他们， untuk apa? 成为什么呢？ Memperlengkapi orang-orang kudus. 上帝立他们来装备信徒， Dikatakan bagi pekerjaan pelayanan, 就是为了上帝的事工， bagi pembangunan tubuh Kristus. 为了基督的身体。 Jadi sekalian kita tidak bisa menyerahkan gereja kita, pertumbuhannya, perkembangannya hanya kepada para pemimpin-pemimpin saja. 所以弟兄姐妹，我们不能够把这个教会的成长单单交给教会的领袖们而已。 Seperti apa gereja kita? 我们的教会的光景如何？ Bukan hanya tergantung para pemimpin-pemimpinnya 不 saja, 是单单靠这些教会的领袖而已， tetapi tergantung juga bagaimana kita terlibat di dalamnya. 但也要靠我们这些会友如何参与。 So sekalian kita dipanggil untuk itu. 弟兄姐妹，上帝呼召我们， Kita dipanggil Lai bukan hanya menjadi penonton, 上帝呼召我们不是单单成为观 tetapi 众， kita dipanggil untuk menjadi pemainnya. 上帝呼召我们也成为球员， Kita terlibat di dalamnya. 我们参与在其中。 Susah bagaimana caranya? 弟兄姐妹，方法如何？ Yang pertama, susah kita memperhatikan diri kita. 第一，我们要先
只注意我们自己。 Jadi saudara sekalian, sebelum kita bicara kepada orang lain, 当我们还没有跟另外一个人说话的时候， bicara kepada 还没 pemimpin-pemimpin 有跟领 gereja, 袖说话的时候， maka kita berbicara atau kita mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu. 我们要先自我检讨。 Saudara, kita digambarkan adalah satu tubuh. 弟兄姐妹，我们教会 Ya, kalau jari 领袖 ini 会有，就好像是一个身体， ada ibu jari, ada telunjuk, dan ada jari-jari yang lain. 我们成为身体，我们就有拇指，我们有这个其他的手指。 Kalau satu jari kita itu tidak berfungsi dengan 如果有 baik, 其中一只手指不能够应用的时候， maka genggaman kita tidak akan begitu kuat. 那我们在握东西的时候一定握得不紧。 Saya punya teman waktu kuliah sekolah teologi ya. 当我在读神学的时候，有一位同 Ketika 学， dia naik motor dia dibegal. 当他骑摩托车的时候，他就被人抢劫 Nah,。ketika dia dibacok dia menggunakan tangannya dan salah satu jarinya uratnya putus. 啊，当他被用刀砍的时候，他就用手去挡，然后他一只手指的那个手筋断了， Jadi jari telunjuknya hanya bisa lurus saja. 因此他这个手指只能够直的，不能够直。 Pasti genggaman jarinya itu begitu kurang kekuatannya. 如果这样的话，他握东西的时候，一定他的握的力量不够紧。 So sekalian gereja itu digambarkan dengan satu tubuh. 弟兄姐妹，教会就好像是一个身体， Dan kita adalah anggotanya. 而我们每一个人就是教会一个身体里面的一个肢体。 Dan kita itu seperti kalau kita diumpamakan sebagai jari, 如果我们被描述成为教会里的手指， kita dipanggil untuk berfungsi dan berdampak. 教会呼召我们，使到我们有作用。 So sekarang kalau jari kita tidak bertumbuh, 弟兄，我们 Ya. 弟兄姐妹，如果我们的手指 pendek 不成长， terus. 它伸得太短， Kedua, kalau bertumbuh dia tidak berfungsi. 或者如果它能够成长得很自然，但是它不能够有作用， Maka jari kita tidak memiliki kekuatan yang Namo- berfungsi dengan baik seluruhnya. 那 Tangan 么我 kita. 们的整个手指的握的力量一定是不足。 Demikian juga kita, saudara. 同样的，在教会里， Jadi saudara, waktu bicara gereja harus bertumbuh. 所以弟兄姐妹，当我们谈到教会要成长的时候， Pertanyaannya saudara, apakah kita juga menuntut pertumbuhan diri kita secara pribadi? 问题是我们每一个人有没有自我反省？ Kita 我自己 bersatu 本身有没有成长？我有没有灵修？ Kita berdoa. 我有没有祷告？ Ada kelas-kelas pembinaan yang dipakai oleh gereja memperlengkapi kita bertumbuh. Apakah kita mengikutinya? 就会有一些培训班，我有没有参加，使到我能够成长？ Apakah kita diberikan karunia-karunia daripada Tuhan, kita melakukannya? 上帝赐给我一些恩赐，我有没有照着我的恩赐去做？ Kita gunakan untuk melayani. 我使用我这些恩赐来服侍。 Apakah sebagai anggota tubuh kita berfungsi dengan sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita? 成为一个肢体里面、身体里面的肢体，我有没有照着我的肢体的功用来服侍呢？ Yang kedua, saudara sekalian, 第二点，弟兄姐 setelah 妹， kita memperhatikan diri kita, kita juga dipanggil memperhatikan orang lain. 我们除了要反省我们自己，我们也被呼召来关注或者来关心别人。 Terhadap mereka yang belum percaya, kita dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada mereka. 对那些还没有信主的人，我们被呼召把福音传给他 Ada 们。 gerakan Andreas, ada gerakan Matius yang menjadi program gereja kita. 有这个安德烈的方式，还有这个马太方式传福音的方式。 Apakah kalau kita ingin membangun tubuh Kristus, kita terlibat di dalam melakukan gerakan tersebut? 如果我们要建造基督的身体，我们有没有参与这样的项目来把福音传开呢？ Sosial sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. 弟兄姐妹，成为基督的身体，我们被呼召来互相关怀。 Apakah saudara sebagai anggota jemaat kita juga mau terlibat bersekutu dengan satu dengan yang lainnya? 我们成为教会的会友，我们有没有愿意和其他的会友一起
沟通，一起交 Kalau ada 流。 jemaat yang tidak kita kenal, yang kita Yuko, kenal tidak hadir dalam ibadah, 有我们不认识的会友，或者我们认识的会友，他没有来做礼拜的时候， apakah kita memperhatikan dan kita mendorong dia? 我们有没有关怀他们？我们推动他们，鼓励他们？ Sekarang apakah kita terlibat untuk menolong orang lain juga bertumbuh? 我们有没有参与来鼓励别人，使到他能够成长呢？ Mulailah kita dari keluarga kita. 我们可以从我们自己的家庭开始， Kita membawa jemaat kita, anggota keluarga kita untuk bertumbuh. 我们带领我们整个家庭的成员一起成长。 Sekarang kalau kita melakukan itu, 弟兄姐妹，如果我们能够做到这一点， kita terlibat di dalam membangun tubuh Kristus. 那我们就在建造基督的身体里有份了。 Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kiranya melalui bagian firman Tuhan ini, 但愿透过神这段的话语里， saudara diingatkan, 弟兄姐妹，你们被提醒， saudara bukan penonton, 你们不是观众， saudara juga pemain. 你们也是球员， Saudara harus terlibat 你们要参与， untuk bertumbuh, 使到能够成长， untuk melayani, 能够服侍， sehingga kita boleh membangun gereja ini semakin bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan 使到我 inginkan. 们一同能够把这个教会建造起来，成长，就像耶稣基督所托付我们的。 Mari kita masuk dalam doa. 我们一起进入祷告。 Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. 天父上帝，我们感谢您的话语， Kiranya Tuhan memakai kami, 但愿上帝你使用我们每一个人， menolong kami, 帮助我们每一个人， supaya bukan menjadi jemaat yang berdiam diri, 使到我们成为会友，不是单单 tetapi kami mau 安 terlibat 静，但是 untuk membangun 不 tubuh 动于衷的 Kristus. 会友，但是我们也有参与在基督的身体里。 Pakai kami ya Tuhan, 求你使用我们， supaya kami boleh menemukan apa yang menjadi karunia kami, 使到我们能够找到我们个人的恩赐， dan kami mau terlibat di dalam pelayanan, 而我们在教会的事工上，我们也有 supaya 参与， gerejamu yang memasuki usia 40 tahun 使 ini 到你的教会进入这个40周年的时候， boleh semakin bertumbuh 能够更加的成长， sesuai dengan kapasitas yang Tuhan anugerahkan bagi 照 gereja. 着上帝你所赐的这个全能来成长。 Terima kasih untuk firman-Mu. 谢谢您的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa 我们 kami. 这样祷告是奉靠主耶稣基督之名求的， Amin. 阿门。 Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita semua. Kiranya kita terus boleh semakin hari semakin bertumbuh dan melayani. 这次我又向大家祝贺40周年堂庆的庆祝，让我们在40周年里，我们能够更加成长，更加热心的服侍主。 Tetap semangat mengikuti Tuhan. 我们仍然热心跟随主。 Amin. 阿门。 Your love so great, Jesus in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? Come on. How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else can
biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya. Memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, Kakiku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa. ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Happy birthday yang ke-40. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya. Memanggilku menuai ladangnya. hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi Pekerja Kristus yang mulia. bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, Aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱。把心中这一份爱活出来。耶稣的爱牵领我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深。测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，有心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊
寻爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Love's making all things new. You're working it all for good. For the things of this world, there is hope renewed in the life that is found in you. Come on, we sing together. For you make all things new. You make all things new. Yesterday and forever, your love never changing. This soul's never fading. Hallelujah.
happy, Lord. Selamat ulang tahun GKBJ Cengkareng yang ke-40. Tuhan berkati. Happy birthday GKBJ Cengkareng yang ke-40. Kiranya gereja kita boleh menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh menyerupai Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Selamat ulang tahun gerejaku, terus maju, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKBJ yang ke-40, semoga terus menjadi berkat dan terus bertumbuh. Selamat ulang tahun GKBJ Cengkareng yang ke-40, semakin terus bertumbuh dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹，主离平安。愿主耶稣基督的恩惠慈爱常常与我们同在。中国圣人孔夫子曾经说过：“做人世事而不疑惑。”今年真嘎人伟道堂也是建堂40周年了。真嘎人伟道堂的信仰不但不疑惑，而且很稳定，并且信仰纯正。感谢主，在主的大使命上，也是执行了主的命令，去传福音，牧养多人带领受洗归入基督的名下。而且在教会的栽培训练上，也是教人成为门徒，也开了几间的布道所，训练了一些的弟兄姊妹做圣工。所以在这个40周年建堂的时候，我们诚心的恭祝真嘎人伟道堂百尺竿头更进迈步的人归主更多，造就更多的门徒。愿一切的尊贵荣耀权柄都完完全归给我们至上的上帝，我们的救主耶稣基督的圣名。哈利路亚，阿门。Hai Cengkareng, selamat ulang tahun ya. Biar semakin bertambah umur, semakin menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya, dan semakin berbuah, bertambah lebat, dan hamba Tuhannya semakin mantap untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKBJ Cengkareng, semakin menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Amin. Amin. Selamat ulang tahun GKBJ Cengkareng, semoga menjadi berkat Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus dari GKBJ Serang mewakili jemaat mengucapkan selamat ulang tahun GKBJ Cengkareng ke-40. Kiranya Tuhan memberkati untuk menjadi berkat. Maju terus, Tuhan memberkati. Yes! Shalom, saudara semua yang terkasih, saya mewakili Sinode Gereja Kristen Baptis Jakarta menyampaikan selamat ulang tahun kepada GKBJ Cengkareng yang ke-40. Tuhan memberkati kita semua. Di ulang tahun ini tema kita adalah bersatu dalam melayani. Kita bersyukur pada Tuhan, kalau sebatang lidi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau seikat lidi banyak gunanya. Kita bersatu melayani ibarat kita seperti seikat lidi. Tetapi saudara, untuk menjadi satu tidak mudah saudara.
banyak hambatan. Biasanya masing-masing kita punya ego kita masing-masing sehingga sulit untuk bersatu melayani. Nah saudara, saya tambahkan satu kata, bersatu melayani dalam kasih. Kalau dalam kasih saudara, yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya kira ini yang menjadi pegangan kita, supaya kita dapat melayani bersama-sama, kita harus melayani dengan kasih. Sehingga ego kita masing-masing kita lepaskan, hanya demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKBJ Cengkareng, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. So sekalian yang terkasih, saya mengajak kita untuk berdoa bagi beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa terus untuk pemerintah di dalam menangani penyebaran wabah COVID-19. Kita berdoa supaya pemerintah diberikan bijaksana, diberikan hikmat untuk dapat mengatasi wabah ini supaya segera berakhir. Kita berdoa juga supaya uji coba dari vaksin COVID-19 boleh segera menghasilkan hasil yang baik sehingga boleh diterapkan. Dan juga kita berdoa bagi masyarakat supaya boleh mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti standar-standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan boleh terus Tuhan nyatakan kepada bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Khususnya bagi pemerintah yang bekerja dengan keras menangani wabah COVID-19 ini, supaya wabah itu tidak terus berlangsung. Beri hikmat bijaksana kepada mereka, supaya ada program-program yang baik, ada tindakan-tindakan yang tepat di dalam menangani wabah ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi masyarakat, supaya masyarakat boleh mengikuti prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat boleh mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan kerjasama yang baik ini mereka boleh terus melakukan bersama-sama untuk mengatasi akan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, terus memimpin akan pemerintah dan masyarakat bersatu melawan COVID-19. Kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan boleh terus Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian yang kedua, kita juga bersama-sama berdoa untuk gereja kita. Kita bersyukur jikalau pada tanggal 14 September gereja kita boleh berulang tahun yang ke-40. Kita berdoa supaya Tuhan terus menyertai dan memimpin gereja kita, pertumbuhannya, jemaatnya boleh semakin bertumbuh dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam gereja kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, hari ini kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memimpin gereja kami berulang tahun yang ke-40. Kami melihat besar anugerah-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Karena anugerah-Mu lah yang membuat gereja-Mu saat ini tetap berdiri.
Dan kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memakai gereja-Mu menjadi gereja yang menjalankan misi-Mu, menjadi gereja yang menjalankan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami rindu setiap jemaat boleh memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Para pemimpin-pemimpin gereja boleh menjadi contoh dan teladan di dalam melayani dan kehidupan rohani mereka. Kiranya Tuhan di tahun memasuki tahun 40 ini, gereja-Mu boleh Tuhan terus pimpin sehingga menjadi gereja yang menjadi berkat bagi masyarakat. Menjadi gereja yang membawa jemaat-jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam kerohanian mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. So sekalian mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang penuh dengan kelimpahan, kasih daripada Tuhan Yesus yang penuh dengan rahmat dan karunia, dan kasih daripada Allah Roh Kudus yang berkat-Nya dan pimpinannya selalu menyertai hidupmu. Kiranya berkat Allah Tritunggal terus memimpinmu semakin bertumbuh dalam hal rohani dan menjadi jemaat yang menjalankan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah kita selesai, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. So sekalian ada beberapa pengumuman. Pertama, so sekalian ada berita duka cita telah berpulang Ibu Tesucu, istri dari Bapak Suhari Masali atau Amen, dalam usia 58 tahun. Ini mama terkasih dari Saudari Junita, Saudara Hamdani, Saudari Mira Della, Saudara Leonardo dan juga Felicia Masali. Jenazah telah disemayamkan dikuburkan di San Diego Hill, Kerawang pada Jumat tanggal 18 September. Kita doakan supaya Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan diingatkan kembali bagi saudara sekalian yang mengikuti kelas bimbingan pranikah. Pada hari Selasa tanggal 22 September kita memasuki sesi yang ketiga. Keunikan dan penerimaan dalam pernikahan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Dan saudara sekalian, bagi saudara sekalian yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, diwajibkan menyerahkan formulir pemberkatan nikah 6 bulan sebelumnya. Dengan bertujuan untuk diwartakan supaya bila ada jemaat yang berkeberatan dapat diajukan kepada hamba Tuhan. Dan saudara sekalian, pada tanggal hari Sabtu tanggal 21 Februari tahun 2021 akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Samuel Darmawan dengan Saudari Francisca. Jadi apabila saudara sekalian ada yang mengajukan keberatan atas pemberkatan nikah ini, saudara sekalian bisa mengajukan keberatan dengan secara tertulis disampaikan kepada saya. Dan juga saudara sekalian, kita tahu kota Jakarta memasuki masa PSBB awal. Kiranya saudara sekalian kita mendukung program pemerintah ini. Kita keluar dengan memakai masker, kita selalu mencuci tangan kita dengan sabun maupun hand sanitizer.
kita menjaga jarak satu dengan yang lainnya 1 sampai 1,5 meter, dan juga kita menjaga kesehatan fisik kita dengan baik. Kiranya apa yang menjadi keputusan pemerintah, kita boleh mendukung bersama-sama sehingga kita ambil bagian untuk memutuskan wabah COVID-19 semakin menyebar di kota Jakarta maupun di Indonesia. Kita terus berdoa untuk wabah ini supaya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa negara ini, kepada dunia, supaya wabah COVID-19 ini bisa diatasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.